Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman semua di dalam program kita, iaitu program membincangkan tentang keutamaan doa dan juga adab-adab berdoa. Sebelum ini telah dijelaskan bahawa terdapat 10 adab doa dan kita telah menjelaskan tentang 4 daripada adab berdoa. Dan kali ini kita akan pergi kepada adab yang kelima dan adab yang keenam. Adab yang kelima ini pokoknya, iaitu secara ringkasnya, iaitu Nabi berpesan supaya kita ini berdoa tidaklah memaksakan diri kita dengan susunan yang bersajak dalam doa itu. Dan yang keenam perhatikan, iaitu semasa berdoa kita hendaklah merendahkan diri dan kemudian khusyuk dalam berdoa. Jadi merendahkan diri, apa maksud merendahkan diri? Iaitu kita sedarkan diri kita ini bahawa kita ini diciptakan oleh Yang Maha Berkuasa, iaitu Allah SWT sebagai pencipta kita. Dan kita ini adalah seorang hamba yang memohon kepada yang menciptakan kita. Jadi itu maksud kita merendah diri. Merendah diri iaitu dengan khusyuk. Kemudian kita mesti khusyuk. Bukan kita lalai semasa berdoa, kita tahu apa yang kita minta dan kepada siapa yang kita minta. Kita kena sedar dalam keadaan berdoa itu, mesti dalam keadaan sedar dan khusyuk. Baik. Kita pergi kupasan daripada yang apa yang dimaksudkan dengan tidak memaksakan diri dengan susunan yang bersajak. Apa maksudnya pada doa itu? Baik, kerana ada orang yang berdoa itu sewajarnya lah dengan keadaan merendahkan diri dan memberatkan diri dengan yang tersebut tadi. Ada yang memberatkan diri dengan sebab bersajak tadi. Jadi memberatkan diri, sehingga memberatkan diri dia untuk berdoa kerana nak menyusun sajak-sajaknya. Tidaklah bersesuaian, dianggap itu tidak sesuai. Kalau sampai membuatkan diri kita nak berdoa, nak cari ayat yang bagus-bagus, nak berlagu apa semua, bersajak dan bersyair, maka itu tidak bersesuaian. Dan memberatkan diri dengan yang tersebut tadi tidaklah bersesuaian. Bersabda Nabi SAW dalam hal ini, iaitu akan ada suatu golongan yang melampaui batas pada doa. Maka kita berlindung, berlindung pada Allah SWT. Janganlah kita menjadi golongan yang disebut oleh Nabi itu. Ada segolongan, iaitu yang apabila dia berdoa, dia melewati batas. Dan berfirman Allah Azza wa Jalla, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan rasa suara jiwa. Sesungguhnya Tuhan itu tidak menyukai orang-orang yang melanggar batas. Dan kita pernah dengar ayat ini sebelum ini dalam membaca keutamaan doa. Ini ada surah Al-A'raf ayat 55. Ada yang mengatakan maksudnya ialah memberatkan diri dengan bersajak, iaitu melampaui batas. Itu maknanya kita membuat beratkan diri kita dalam berdoa. Yang lebih utama ialah tidak melampaui doa-doa yang datang daripada Nabi SAW, sahabat dan tabi'in, iaitu doa yang maksur. Maksur. Kadang-kadang orang yang berdoa itu melewati batas pada doanya. Iaitu kalau kita takut melampaui batas dalam doa kita itu, maka kita ikutlah doa-doa yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang dilakukan oleh doa-doa sahabat dan juga doa-doa tabi'in dan doa tabi'in. Mereka itu telah menyusun doa dengan baik dan berpandu kepada syariat, iaitu tidak melampaui batas apabila kita baca doa mereka. Lalu meminta apa yang tidak dikehendaki oleh kemaslahatannya. Kerana sibuk dengan bersajak menyusunnya, akhirnya kita tidak meminta kepada
apa yang permasalahan yang kita sedang hadapi. Dari itu maka tidak seorang pun yang dapat menyusun doanya dengan baik. Jadi kalau kita akhirnya kerana nak menyusun tu, seorang pun tidak dapat menyusun doa yang baik melainkan daripada Nabi SAW, para sahabat yang kita gunakan doa mereka. Baik. Kerana itulah diriwayatkan oleh Mu'az radhiyallahu an bahawa ulama itu diperlukan dalam syurga kerana dikatakan kepada penduduk syurga, bercita-citalah, maka mereka tiada tahu bagaimana bercita-cita itu sebelum mereka mempelajari dari para ulama. Jadi kita tak tahu macam mana kita nak minta pada Tuhan kalau kita tidak belajar daripada ulama. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awaslah bersajak pada doa. Memadailah seorang kamu mengatakan dalam doanya, iaitu wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku meminta padamu syurga dan yang mendekatkan kepadanya dari perkataan dan perbuatan. Kita minta pada Allah supaya apa yang kita sebut, apa yang kita lakukan mendekatkan diri kita kepada syurga. Aku berlindung denganmu, lepas tu kita mohon pada Allah perlindungan daripada Allah SWT. Aku berlindung dengan engkau ya Allah dari neraka dan yang mendekatkan kepada neraka dari perkataan dan perbuatan. Kalau saya baca maksud dia betul-betul. Hadis ini adalah kata daripada kata Al-Iraqi, iaitu hadis ini adalah hadis yang gharib. Baik. Dalam satu hadis tersebut akan datang suatu kaum yang melampaui batas pada doa dan bersuci. Ada disebut sini. Dalam hadis ada sebut pada satu masa nanti akan datang suatu kaum yang melampaui batas pada doa. Berjela-jela menyusun doa, tapi doanya benda yang sama diulang-ulang berkali-kali. Dan bersuci. Dan masuk juga bersuci. Jadi tak payah kita ulas tentang bersuci ni, iaitu tentang berdoa. Kalau bersuci ni ringkas saja kita perhatikan hari ini, itu orang banyak membazirkan air di dalam bersuci. Kerana apa? Kerana banyak was-was. Dan banyak was-was tentang semasa bersuci. Setengah salaf, ada satu orang salaf ni, dia lalu pada seorang yang tukang gunting, yang berdoa. Dia dengar tukang gunting tu berdoa dengan bersajak, maka ditegurnya tukang gunting itu, adakah engkau begitu bersusah payah menyusun kata kepada Allah? Dia tegurnya, sesungguhnya aku mengaku sudah melihat seorang kekasih bangsa Ajam bukan Arab berdoa dan tidak melebihkan ucapannya dari, iaitu dia baca apa saja, wahai Allah Tuhanku, jadikanlah kami orang yang baik. Wahai Allah Tuhanku, janganlah engkau siarkan keburukan atau aib kita, aib kami pada hari kiamat. Wahai Allah Tuhanku, berilah kepada kami taufik bagi kebajikan. Dan manusia ramai berdoa dari tiap-tiap sudut di belakangnya dan dia dikenal dengan keberkatan doanya. Baik. Dengan doa itu tadi, iaitu ada satu orang bangsa Ajam, bukan Arab, orang bukan Arab, dia berdoa ringkas saja, tetapi orang yang duduk mengaminkan doanya di belakang ramai. Sebab terkenal dengan mustajabnya doanya. Iaitu dia tidak membuatkan diri dalam berdoa. Baik. Berkata setengah mereka, berdoalah dengan lidah kehinaan dan kejahatan, tidak dengan lidah kefasihan dan kelancaran kata-kata. Dan dikatakan bahawa para ulama dan segolongan orang-orang yang soleh, iaitu al-abdal, tidak melebihkan doanya di atas 7 perkataan atau kurang lagi. Dia tak lebih daripada 7 kalimah. Perkataan, 7 perkataan. Doa dia pendek saja. Tapi berkesan, bermakna dan jelas maksudnya. Dan dibuktikan untuk itu dengan penghabisan surah Al-Baqarah. Iaitu kerana Allah Ta'ala tidak menerangkan dari hal doa-doa hambanya pada suatu tempat pun yang lebih banyak dari itu. Ketahuilah bahawa yang dimaksudkan dengan sajak ialah memberatkan doa dengan penyusunan kata-kata yang mana demikian itu tidak bersesuaian dengan kerendahan dan kehinaan diri. Sehingga menampakkan riak kita berdoa itu. Kecuali pada doa-doa yang diterima dari Rasulullah SAW itu.
Baik, kita perhatikan kalimat-kalimat yang keseimbangan, iaitu doa Nabi itu seimbang atau berwazan. Baik. Tapi tidaklah secara memberatkan. Baik, kita perhatikan doa Nabi, iaitu as'alukal amna yawmal wa'idi wal jannah yawmal khuludi ma'al muqarrabina syuhudi war ruka'is sujud al-mufina bil uhud innaka rahimun wadud wa annaka taf'alu ma turid. Jadi maksudnya apa doa tersebut? Baik, kita perhatikan maksudnya. Aku meminta padamu, mu itu siapa? Allah, keamanan pada hari yang dijanjikan azab. Kita minta keamanan, jangan kita diazab. Balasan dari dosa, jauma al-wa'id. Aku minta syurga pada hari berkekalan bersama orang-orang yang didekatkan, lagi yang menyaksikan, orang-orang yang rukuk dan sujud, orang-orang yang menepati dengan janji-janji yang dijanjikan. Sesungguhnya engkau maha pengasih lagi maha penyayang, dan sesungguhnya engkau berbuat apa yang engkau kehendaki. Jadi itulah doa Nabi, salah satu daripada doa Nabi. Ringkas semua dia minta, iaitu kalau kita perhatikan, yang pertama dia minta kita jauh daripada azab. Kedua, minta syurga yang berkekalan. Itu pokoknya. Jadi tak perlu panjang-panjang kita berdoa, menyusun panjang-panjang memberatkan diri kita. Maka hendaklah dibatasi kepada doa-doa yang diterima dari Nabi SAW, sahabat dan tabi'in. Jadi kita gunakanlah doa-doa yang didoakan oleh Nabi dan juga sahabatnya dan juga para tabi'in. Atau bermohon dengan lidah kerendahan dan ketundukan hati. Ketundukan hati tanpa bersajak dan memberatkan. Baik. Yang keenam, merendahkan diri dan khusyuk. Baik, kita mesti merendah diri seperti saya jelaskan tadi. Yang keenam, merendahkan diri dan khusyuk. Dalam merendahkan diri, tapi mesti khusyuk. Makna khusyuk macam mana? Kita sedar diri kita sedang berdoa kepada siapa? Pada Allah. Dan kita sedarkan diri kita bahawa Allah itu wujud, Allah itu berkuasa untuk menunaikan, memakbulkan doa-doa kita. Jadi kita mesti ada keyakinan dalam khusyuk itu. Baik, perhatikan berfirman Allah Ta'ala, sesungguhnya mereka telah berlomba-lomba dengan usaha-usaha kebaikan dan mereka mendoa kepada kami. Iaitu dengan pengharapan dan perasaan takut. Jadi itu sebab kita berdoa tadi dia apa? Dengan rendah diri, kata yang adab yang keenam ini, dan khusyuk. Maknanya kalau kita perhatikan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Anbiya ayat 60 ini, iaitu ujungnya dengan pengharapan. Kita sangat berharap pertolongan ataupun doa itu memang kita harapkan dari Allah, dan kita rasa takut dengan perasaan takut pada Allah. Takut Allah, kita takut Allah murka pada kita dan tak memperkenankan doa kita, macam-macam lah perasaan takut itu. Jadi berfirman Allah Azza wa Jalla lagi, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan rasa. Ini ulangan, itu surah Al-A'raf ayat 55. Surah Al-A'raf ayat 55. Iaitu bersabda Nabi SAW, akhir sekali Nabi bersabda, apabila dikasihi oleh Allah seseorang hamba, apabila seseorang hamba itu dikasihi oleh Allah, nescaya dicobanya, diujinya, dan sehingga terdengar ia merendahkan diri. Sehingga orang itu terdengar merendahkan diri, maknanya dia berdoa dengan rendah diri. Masa betul-betul berdialog dengan Allah, memohon pada Allah dengan merendah diri, sehingga Allah mendengar dia merendah diri. Itu cobaan Allah. Itulah saja iaitu adab yang ke-5 dan adab yang ke-6. Pertama, yang ke-5 tadi apa dia? Iaitu jangan memberatkan diri sehingga nak menyusun bersajak-sajak di dalam doa, memanjang-manjangkan doa. Kadang-kadang kita tak perasan, kita dah tak faham doa, kita baca berulang-ulang, balik-balik minta benda yang sama kita sebut. Betul, kita susun satu persatu, minta ampun untuk kedua ibu bapa. Baik.
Jadi itulah dia kita jaga, iaitu yang keenam, nak merendahkan diri masa berdoa dan khusyuk pada Allah SWT. Saya cukup dulu untuk yang kelima dan keenam. Kita ada lagi 4 lagi. 10 adab itu. Dan kita akan sambung kemudian insyaAllah. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi insyaAllah.